Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar subjek pendidikan Islam. Cikgu nak ajar mengenai mukjizat Rasul. Jom kita belajar bersama-sama. Okey murid-murid, cikgu nak terangkan apa itu mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul bagi membuktikan kerasulannya. Okey. Mukjizat ni hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul sahaja. Perkara luar biasa ni berlaku selain pada Nabi dan Rasul, ia tidak dipanggil mukjizat. Okey murid-murid, seterusnya tujuan mukjizat. Tujuan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul adalah yang pertama, membuktikan kebenaran dan kepercayaan agama yang dibawa oleh para Rasul. Yang kedua, untuk menghentikan hujah orang kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, tujuan mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul adalah untuk melemahkan dan menghalang orang kafir yang menentang para Nabi dan Rasul dan juga umatnya. Okey murid-murid, mari dengar cerita cikgu mengenai mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang ke-6 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim mempunyai ketabahan luar biasa yang disebut Ulul Azmi. Okey, seterusnya, mukjizat Nabi Ibrahim ialah Nabi Ibrahim tidak boleh terbakar oleh api. Ada satu cerita pada zaman dahulu, seorang Raja Namrud mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Dia tak sembahyang dengan Allah tapi dia menyembah berhala. Menyembah berhala tu adalah menyembah patung. Melihat kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung Raja Namrud. Kemudian, Raja Namrud sangat marah kepada Nabi Ibrahim kerana telah menghancurkan patung tersebut. Lalu, Raja Namrud menyuruh kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Seterusnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan supaya dirinya tidak terbakar. Sehingga akhirnya Allah menugerahkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan tubuh dan pakaiannya tidak terbakar dengan api. Okey, seterusnya mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa merupakan salah satu Nabi utusan Allah yang hidup pada zaman Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Fir'aun. Fir'aun merupakan Raja Mesir yang memiliki tindakan yang kejam dan zalim sehingga tidak satu pun orang yang hidup di zaman tersebut berani menentangnya. Nabi Musa memiliki mukjizat, salah satunya dapat membelah Laut Merah dengan menggunakan tongkatnya. Pada suatu ketika dahulu, Nabi Musa lari dari dikejar oleh Fir'aun yang untuk menangkapnya. Nabi Musa dan kaumnya berlari sehingga ke tepi laut.
Namun, dengan kuasa Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lalu membuatkan Laut Merah menjadi terbelah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya berjalan di tengah laut yang terbelah itu. Pasukan Fir'aun pun mengikuti Nabi Musa untuk berjalan di dalam laut. Namun, laut itu kembali seperti biasa yang membuatkan Fir'aun dan pasukannya terus tenggelam ke dalam laut. Nabi Ibrahim dan kaumnya terselamat daripada dikejar oleh Fir'aun. Selain itu, mukjizat Nabi Musa ialah tongkat beliau boleh bertukar menjadi ular. Pada zaman dahulu, Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam ditentang oleh Fir'aun untuk melawan seorang penyihir. Penyihir tersebut kemudian mengeluarkan tongkat yang kemudian dapat berubah menjadi seekor ular. Lalu, dengan izin Allah SAW, Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan melemparkannya. Kemudian, tongkat Nabi Isa berubah menjadi ular dengan ukuran lebih besar. Akhirnya, penyihir tersebut mengakui kebesaran Allah dan kemudian mengikuti ajaran Nabi Musa. Seterusnya, mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa yang pertama, Nabi Isa boleh bercakap ketika bayi. Masa Nabi Isa masih kecil, Nabi Isa boleh bercakap dengan ibunya yang bernama Maryam. Yang kedua, Nabi Isa boleh menghidupkan burung yang dibuat daripada tanah liat. Nabi Isa boleh menghidupkan burung dengan menggunakan tanah liat dengan izin Allah. Yang ketiga, Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Okey, seterusnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Al-Quran ialah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, iaitu merupakan mukjizat yang terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menjadi pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan hingga akhir zaman. Seterusnya, mukjizat Nabi Muhammad iaitu membelah bulan. Mukjizat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW saat-saat orang kafir menentang Nabi. Dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan menjadi dua hanya dengan menunjukkannya. Seterusnya, mukjizat Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad dapat menurunkan hujan. Nabi Muhammad juga dapat mukjizat yang membolehkan air mengalir dari jari jemarinya. Dan akhir sekali, Nabi Muhammad dapat menyembuhkan sakit mata.
Okey, murid-murid, tamat sudah pembelajaran kita mengenai mukjizat Nabi dan Rasul. Sekian, terima kasih.